Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Antara nikmat yang mana manusia seringkali lupa dan alpa. Semua apa yang Allah berikan kepada kita ni rupa bentuk nikmat. Terutamanya kehidupan. Hidup. Kita celik mata saja, Nabi ajar doa dah. Alhamdulillah. Celik mata, mula kalimah pertama sebut, Alhamdulillah. Walhal tidur dengan masalah. Masalah belum selesai. Kan? Contoh. Sekarang saudara kita di Palestin, di Gaza, sedang diserang bertubi-tubi, tidur tak lena. Tak boleh lena lah tidur, tapi katalah tidur dalam keadaan menanti serangan. Yakni bahasa mudah dalam suasana red zone ni, mana diambang kematian. Mas sekalian, orang serang tu bukan orang nak bagi hidup, nak pergi mati. Jadi tidur dalam keadaan begitu, walaupun celik mata, Alhamdulillah. Bayangkan. Apa hikmah di sebalik yang tersirat itu, jemaah sekalian? Walaupun tidur dalam keadaan yang diancam musuh. Seakan suasana itu, yang mana sepatutnya Alhamdulillah itu, kenalah tidur dengan aman, damai, tenang, elok, semua barulah celik mata Alhamdulillah. Ni celik mata semalam tidur, tak ada selesai masalah lagi. Musuh ada lagi tu. Dia tengok kita, dah ancam kita. Kan? Sampai ketika kalau mana yang keyakinan iman dia itu tidak kemah, menjadi persoalan. Hati-hati. Kalaulah benda kecil pun boleh jadi isu. Sebagai contoh, ada yang di mana temu buat radio, di Zayan radio tu ada satu kaplikan tu, dia potong sikit, ada orang telefon, orang kita orang Melayu, orang Islam lah, orang perempuan, dia kata, saya marah kat Tuhan nanti. Saya doa tak kabul. Bayangkan. Saya tengah susah. Diuji dengan kerja lah katanya. Saya diancam dengan masa depan yang tidak terjamin. Saya doa tapi Allah tak makbul. Saya marah Tuhan. Dia potong kat situ lah. Cara dia suruh tengok Zayan lah. Apa ni marah Tuhan, apa jawapan dia? Walaupun keadaan macam itu simple, berapa ramai agak-agak kalau kita interview kan. Kalau tanya dia, lega tak dengan Allah tu?
Hati tu puas tak dengan Allah. Dia punya puas tu dia nisbah dengan hidup dia. Nisbah hidup pula dengan apa yang dia nak. Apa yang dia nak tu dia doa mesti dapat. Macam gitulah. Nak mesti dapat. Bagi yang tak faham iman lah. Beriman tapi tak memahami. Bayangkan setara hidup kita yang belum diancam dengan kematian, kehancuran pun boleh menjadi keraguan. Dan ragu kepada Allah ni tak perlu tunggu mati-mati segitu. Ragu dengan Allah cukup dengan kita hidup tak tahu apa jadi depan. Bila tak tahu apa jadi depan, mesti perancangan kita tak mesti tepat 100%. Tak tahu. Kalau tahu, senang lah. Kalau tahu depan apa jadi, kita rancang lah. Jadi makna kata walaupun dalam keadaan begitu, tetapi orang beriman ni dimulakan dengan celik mata, Alhamdulillah. Apa jua keadaan kita, in any condition, celik mata, Alhamdulillah. Pelik. Rupanya bila kita lihat jemaah sekalian, syukur ni adalah membawa maksud kepada ingat. Ingat dimulakan dengan zikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan bila sebut tentang zikir ingat Allah, yakni mengingat kita tentang Allah melalui sifat-sifat kebesaran dan kekuasaan dia. Yang mana hidup bukan sifat kita. Hidup bukan sifat kita. Hidup sifat Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Kita mati. Kita bermula mati. Bermula kita dengan mati. Kemudian dihidupkan. Bukan hidup, dihidupkan. Hidup tak diri sendiri atas kita. Kita dihidupkan dengan kekuasaan Allah yang Maha Hidup. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh lupa aku? Boleh kufur dengan aku? Lupa ni, kufur ni ditisbahkan lupa, yang mana kalau tetap pada perbahasan tasawuf ni, yakni hati ni, lalai sesaat pun boleh jadi dosa lah. Kufur kecil. Ini bukan kufur besar, besar ni terkeluar iman. Malah boleh jadi kafir. Kaminal kafir, kufur besar dengan perkataan, perbuatan yang bertentang, menentang terus pada syariat Allah. Adapun kufur kecil membawa kepada sifat-sifat dalam hati. Allah kata, macam mana boleh kufur? Lupa aku. Sedangkan mati kamu sebelum ni. Kemudian dihidupkan. Hidup pula banyak bunyi. Macam gitu. Mana kan tak banyak bunyi, keadaan hidup tak sama dengan kita nak. Macam gitu. Jadi, yang hidup ini dihidupkan. Berapa ramai hidup saja, hidup tu ingat Allah. Hidup tu ingat Allah, bermaksud sifat hidup tu. Nak memperhalusi sampai tahap itu, ini mesti dibangunkan dengan kefahaman tauhid yang benar. Dan kata Allah, golongan yang ingat ni adalah sedikit. Kenapa nisbah ingat yang sedikit? Kerana syukur itu sedikit. Qalilan ma tashkurun. Jadi mutaakhir ini jemaah sekalian di akhir zaman, apa sifat yang mesti kita tumpukan? Apa hala tuju kita ataupun keadaan kita ni nak di pihak yang mana? Nak rasa apa sekarang ni, akhir zaman ni? Dengan suasana yang ada ni. Macam mana pun jemaah sekalian, kena rasa syukur. Kena bina rasa syukur yang mana bermulanya itu dengan mengenal Allah. Rasa syukur tu bukan dapat benda, dapat naik pangkat, dapat gaji banyak. Memang dah nampak benda tu kita buatlah kenduri kesyukuran ke apa. Syukur itu bermula bila kita kenal Allah dengan sifatnya. Tapi nak kenal ni bukan suatu perkara yang mudah. Apatah lagi ramai yang ambil mudah. Dia ingat kenal Allah macam kenal kawan dia, mak. Dia ingat kenal Allah ni macam kenal kawan dia. Macam kenal isteri kita ke mak. Isteri kita, kawan kita pun tak kenal. Dah lama kita dengan dia macam ni payah kamu jemaah kata. Baru nak tahu ke? Dan saya ni ada apa? Punya membela. Ingatkan bidadari. Langsui di siang hari. Kamu ni mana satu kamu nak jadi kerja baik, kerja buruk, kerja baik, kerja buruk. Saya pun tak tahu. Dia pun tak tahu lah. Tuan punya badan pun tak tahu diri dia macam mana. Macam mana nak kenal? Sebab apa tak boleh kenal? Sebab bukan kita yang menjadikan diri kita. Mestilah Allah yang maha mengenal.
mengenal akan kejadian manusia. Dan maka Nabi SAW ada mafhum hadis, bada'al islamu gharibah, bermula Islam itu asing, wa sayaudu ghariba kama bada'a, maka akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing. Ulama akhir sekali ini asing ni mengembalikan sunnah Nabi SAW, yakni sunnah ni tertakluk balik kepada hukum yang 5. Ini Nabi SAW menegakkan hukum dalam kehidupan. Sudah pasti hukum ini tertegak bermula dengan tauhid. Tauhid yakni membawa manusia kembali mengenal kepada Allah. Maka barang siapa yang hidupnya, pengakhiran hidupnya, ataupun berakhir zaman hidupnya, ataupun kita berada di akhir zaman ini, kemudian kita menjadikan perkara yang paling sikit orang akan buat, iaitu mengenal Allah. Sikit sangat. Sebab lebih orang banyak nak kenal masalah. Banyak nak kenal masalah, pakar kaji masalah mula tumbuh macam cendawan. Kaji masalah. Kaji mana mula, mana ujung. Kaji masalah ni satu bab. Yang keduanya, timbulnya perbahasan antara masalah tu. Lalas sekali kaji masalah, lalas sekali berbalah. Hak mana betul, hak mana salah. Sudah. Mula timbulnya perselisihan dalam keadaan yang situasi yang berlaku. Yang bimbangnya, yang bila kaji masalah punca tak jumpa punca. Ingat kalau kaji masalah jumpa punca, tak jumpa juga. Lalas sekali bila tak jumpa punca, apa yang berlaku? Mula salah menyalah. Contoh, punca keretakan rumah tangga. Kita kaji benda yang simple. Punca. Bila kaji, dan sekali akan nampaklah kat mana asas dia yang berpunca tu. Kat mana? Sepatutnya. Tapi tak jumpa juga. Sebab apa? Dalam hati tu, kalau tidak dia bermula dengan asal hidup ini adalah untuk mengenal Allah. Kalau tak bawa mengenal ni sepanjang hidupnya, dia tak akan jumpa punca. Sebab semua yang terjadi adalah untuk menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam bab amanah ni mas sekalian, kita masuk dalam bab amanah. Dalam kita mengkaji kehidupan, dalam bab hakikat kehidupan ni ada metod, ada kaedah kita mengkaji. Walaupun kita tak bahas secara terperinci ni. Dalam konsep begini saya tak nak katakan santai, sebab ilmu ni tak boleh santai. Sebab ilmu ni mahal. Dia mesti datang dengan keadaan yang Nabi SAW terima ilmu pensan. Ilmu yang melibatkan Allah, agama ni, dia perlu satu pengkhususan, taksis. Cara kita. Namun dalam begitu, tak ada masalah. Kesungguhan kita nak tahu itu penting. Jadi tak ada kita bahas secara terperinci yang mengikut kepada prinsip ilmiah hanyalah. Pergi istilah, pergi pada makna itu, makna ini. Tapi kita faham secara, sebab tu kita buat pada perbahasan hakikat kehidupan, kita akan pergi pada permasalahan semasa. Permasalahan kehidupan yang semasa, kemudian kita bahaskan. Kita lebih melihat kepada apa yang sedang berlaku sehari-harian. Bunyinya santai sikit. Macam gitulah. Walhab bahasa dia besar. Sebagai contoh, sehari-harian kita, dalam celik mata, tutup mata, dalam awal hidup kita sampai sekarang, benda yang besar dalam hidup mengenal Allah. Mengenal Allah bukan santai. Bukan santai. Mengenal Allah ini adalah perjalanan yang sukar, yang susah. Pencarian yang mesti berada pada kedudukan yang datang dari seorang yang benar-benar nak mencari. Kalau kita lihat sebagai contoh Nabi Ibrahim AS. Setara tu mencari Allah. Nabi tu. Tengok Nabi Muhammad SAW pula. 13 tahun start dia mengenal. Jadi memperkenal dan mengenal Allah. Start tu mengenal lah. Perjalanan nak mengenal tu kena naik Gua Hira. Bukan naik-naik tu gua dapat. Ada riwayat mengatakan 6 tahun sebelum. Duduk nak naik Gua Hira, Allah.
Kalau tuan-tuan dah naik, alhamdulillah lah. Kalau siapa dah naik, mungkinlah ini kali yang terakhir lah. Allah lah kan. Allah inilah terakhir pun naik. Walaupun naik tu dah ada anak tangga dah sekarang. Dulu tak ada Mas Gila. Batu-batu kerah-kerah tu lah. Kerikil, bukan kerikil batu apa pun. Batu lah. Kerikil lain. Nak naik tu, nak dapatkan nur, jabar nur, cahaya. Melalui jalan susah. Sebab apa kena jalan susah? Sedangkan kita ni nak mudah. Kita nak mudah kan? Memang kena jalan susah. Dan dunia ni, pada akal kita fikir, dengan ilmu yang ada, kita tahu bahawa dunia ni, ya, bermulanya mati. Tak ada apa, gelap. Memang, nak cari Allah dengan cahaya. Nak dapat cahaya, kena susah. Nak cari mana sumber cahaya ni. Dia tengah gelap-gelap. Macam itu, kan susah. Jadi itulah kata guru saya, kata Farid katanya. Maka kau kena cari susah ataupun susahkanlah diri kau. Dia pagi ni kan. Lepas subuh ni bukan senang ni nak terkerah kat sini. Bukan senang. Tapi kalau dah bersusah-susah dari awal macam ini, alhamdulillah. Sebab itu antaranya ilmu cahaya ni dapat dengan berkhidmat. Antara salah satu jalan. Dan saya kira tu jalan utama tu khidmat tu. Tak khidmat dengan guru, maka mesti berkhidmat dengan ibu. Dua khidmat ni. Jalan berkhidmat dengan ibunya atau khidmat dengan gurunya. Belum tadah kitab begitu, khidmat baru. Nak cerita ni. Dua ni, sama ada khidmat dengan ibu tu dah tentu lelaki. Sebab itu kebanyakannya para ulama ni lelaki. Memang tuntutannya pada lelaki lah sebagai khalifah. Tidak bermakna perempuan tak ada. Perempuan ni itu dia khidmat kalau lelaki dengan ibunya atau gurunya, wanita ni adalah suaminya. Setara isteri pada baginda Nabi Muhammad SAW pun tidak digelar sebagai guru tu. Kalau juga boleh jadi umul kan, tapi jadi ibu lah, ketua kepada para perempuan. Tapi gaya hidupnya tu mentaati suaminya, ikut. Selagi suaminya ada, dia mentaati. Dia back end, dia belakang. Ke depan suami. Tu taat. Mana susah tadi. Jadi makna kata, ilmu ni mesti diterima dengan sifat yang begitu. Khidmat, dan khidmat tu susah. Kerana bila kita khidmat, kita akan banyak lupakan diri kita lah. Kita nak pergi keluar jalan, tak boleh sangat. Kena tengok macam mana kita nak ni sangat, tak boleh sangat. Kita sedang berkhidmat. Sedang cerita kalau sedang berkhidmat lah sebagai jabatan-jabatan untuk berkhidmat kat mana. Kalau yang berkhidmat uniform lagi lah. Tak boleh. Masa saya dekat khidmat tu lah. Bayangkan, maksud khidmat ini pun saja dah boleh diterjemahkan betapa telitinya. Sesuatu perkara itu perlu diperhalus oleh ilmu terutama. Ilmu kena khidmat. Dan kalau contoh kita, khidmat agama. Sebab tu jalan khidmat ni mesti diutamakan. Baik. Maka cuma hanya mulakan Allah Ta'ala. Dalam bab hidup ni, kita dah bahas dalam bab sidik secara kesimpulan. Dia ada 4 usul. 4 kaedah asas perbahasan hidup ni. Bagaimana boleh keluar asas ni? Sebab kita kaji lah. Hidup ni mesti dikaji je mas sekalian. Dan difahami. 2 yang pernah saya sentuh tempoh hari. Hidup ni mesti dikaji dan dipahami. Kehidupan. Tuntutan pada kehidupan, kaji. Kemudian, fahami. Yatafakkarun. Berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ard, kehidupan. Khalqis samawati wal ard. Bila cerita kejadian langit dan bumi, maka pada ni kena berfikir. Sebab ujung ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayatil liulil albab. Begitu juga dengan dalil yang pertama ketika Allah jadikan turun yang wahyu yang pertama, Iqra. Disebut Nabi SAW dapat wahyu, Iqra.
Dinisbahkan ilmu. Baca. Namun baca ini, bila sebut baca, maka bukan sekadar sebut, tapi mestilah melibatkan berfikir, membaca, melihat. Dan melihat ini, kalau kita lihat Iqra bismi rabb, dia bukan habis kat sini saja. Bismi rabbikal ladzi khalaqa, allazi khalaqa. Ni yang menjadikan seluruh kejadian ni, kejadian kehidupan. Bacalah, kalau kita terjemahkan baca, kajilah, fahamilah, hayatilah, buat research, R&D buat. Tengok hidup ni ada apa. Sehingga fahamlah kita bahawasanya yang ada hanya kekuasaan Allah. Wa min ayatihi. Tanda-tanda. Tanda-tanda ni jemaah sekalian bukan nampak macam signboard. Nampak no entry. Senang kita. Itu pun kena kaji mengaji juga. Kena ambil lesen. Macam gini buku tebalnya. Lambang itu, lambang ni macam lambang ada. Kalau tak ada tanda tu, simbol ni tanda ni. Dia mesti kaji dengan ilmu, mesti ada sinar. Dan tanda ni tidak nampak dengan mata kasar. Contoh, dalam kejadian tanda ni boleh rujuk surah Ar-Rum. Ar-Rum ayat 20 hingga 24. Yang mana pangkal ayat itu dimulakan dengan wa min ayatihi. Antara tanda-tanda kekuasaanku. Kita pun tengok mana tanda. Mesti ada simbol. Tanda ni simbol. Tanda berhenti. Wakaf mana. Tanda apa? Tanda tajwid. Tanda-tanda. Kalau kita baca tak tahu, tengok, dia tak tahu makna ni apa. Melingkor-lingkor, macam berombak. Dia tengok bagi macam tiba-tiba berombak. Udah ni tanda apa ni? Tiba-tiba pula ada sodak kecil ni atas alif tu. Apa dia panggil? Macam budu. Berudu. Macam berudu lah pula. Ada dalam Quran ni Ustaz? Sudah ni. Saya jumpa berudu lah dalam Quran. Sudah. Mana? Tu Ustaz. Hamzah wasal katanya. Kalau tak faham tanda lah, kau habis. Panjang pendek. Yang mana menjadi tuntutan membaca Quran dengan tajwid. Lagi-lagi dalam nak baca Al-Fatihah. Menjadi rukun di dalam solat. Kan? Baik. Tanda-tanda ini mesti kita fahami setelah kita mengkaji. Kita kaji dan kita kena faham tuntutan. 2 tuntutan. Adapun agama, ada 1 tuntutan. Faham. Tak payah kaji. Agama tak perlu kaji dah. Sebab apa tak perlu kaji? Terang dah. Siap dah. Tak perlu kaji tentang sifat Allah. Tak perlu kaji. Agama bermula dengan Allah, dengan awaluddin ma'rifatullah. Tak payah kaji dah. Sebab terang-terang sifat Allah tu sudah ada. Sudah sedia ada. Yang nak dikaji nampak tak dalam hidup kita? Ada soalan dia. Tu Allah Maha Kaya. Nampak tak dalam hidup? Tak nampak. Saya nampak orang kaya. Berat kamu. Berat. Tengok naik kereta tadi. Kadang itulah. Kalau parking dekat apa? Grandstand tu kan. Itu bayar lebih tak? Berapa penduduk sini? Penduduk sini. Kena mohon. Berjaga grandstand tu mesti yang grand-grand tu kan. Jadi naik-naik tu, ada Ferrari merah, ada kuda merah. Sebelum ni ada McLaren satu. Orang sini juga ke? Ada McLaren kan, saya nampak. Kita naik tu, tak ada lagi kita sebut kereta kaya. Kaya kereta ni, tak ada. Ada sebut kereta kaya. Berfikir tak selama ni? Nak tengok otak kita, berfikir tak akal kita? Kita ingat kita berfikir, walau berfikir ini, kita mampu membezakan. Antara fungsi akal, Allah bagi akal, kita mampu membezakan hak dan batin. Terutama akal, bukan fikir berapa duit dah dapat hari rumah besar mana, makan banyak mana. Itu fikir lo juga, tapi persen tak tinggi pun, siap bulan tak fikir lah. Tengok, malah fikir lah, modal lah. Setengah-setengah tu, malah fikir lah. Saya ikut je.
Tapi akal yang Allah bagikan kepada kita ni, Allah suruh kaji kehidupan, lihat. Lihat dengan nama Allah. Iqra bismi rabb. Bacalah, atau bahasanya kajilah dengan nama aku. Itu bismi rabb tu. Rabb tu kena kenal dulu pada perbahasan tauhid. Rabb menunjuk pada Allah. Rabbi ni, Rabb ni, disebut Rabb merujuk pada Allah. Yang menjadikan alam Allah. Bermula dengan nama Ismul Azam Allah. Iaitu dengan bacaan Bismillah. Dengan nama Allah. Rabb yang mana? Rabb yang bermula dengan namanya. Bagi sifat zat yang kekal. Yang qadim itu Allah bagi nama pada dirinya Allah. Sebab tu Allah merujuk Ismul Azam. Nama yang agung. Bagi zat yang qadim. Allah tu tak kaji. Allah tu macam mana? Jangan tanya macam mana. Kita kena faham sifatnya apa. Dah. Adapun perbahasan dalam tauhid ni ada masuk dalam perbahasan akal yang mesti berfikir. Sebab timbul gerakan-gerakan yang mutaakhir yang dipanggil khalaf selepasnya, banyak masuk perbahasan tentang falsafah yang mula melihat sifat Allah ni dalam konteks yang orang kata apa, perbahasannya dikait dengan hidup. Dengan kehidupan. Itulah golongan-golongan yang mana kalau kita lihat mula menjadikan akal ni sebagai panduan dia. Akhirnya jadi akal saja. Walau dulu tidak timbul. Zaman kurun yang pertama Nabi SAW itu tidak timbul isu nak berfikir tentang sifat Allah ni. Mereka hanya menerima maklum. Sebab zaman itu kurun yang terbaik. Zaman yang dipimpin oleh Nabi SAW dengan keimanan yang jelas. Dan satu lagi faktornya, kebendaan tak banyak. Kita tak termasuk dalam perbahasan yang mana waktu itu tidak banyak keadaan benda yang dibangunkan sehingga banyak manusia berfikir. Sebagai contoh, maklum ni, dia panggil tafwid ni, maksudnya sebut sifat Allah dah tak payah fikir dah. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Sebab dah maklum. Contoh, saya datang hari ni naik kereta. Datang naik apa Ustaz ni? Kereta. Ustaz, kereta tu terbang ke macam mana Ustaz? Dia tak ada orang tanya lagi ya setakat ni. Ustaz, tayar tu petak ke? Ustaz, macam mana cara dia jalan? Sifat kereta ni macam mana? Tak kisahlah brand apa pun. Tukar logo je, tetap jalan atas jalan juga. Dia tak berlari. Ustaz, berlari ke kereta? Tak ada berlari lagi kamu ni. Ni tak pernah jumpa. Kalau dah terbang tu kan kita panggil kereta terbang. Dia kena sebut sifat dia. Maknanya kata kalau kereta tu boleh sebut saya naik kereta maklum. Ada tanya apa? Tak ada. Ni ibarat kurun terbaik. Ni kurun terbaik ni semua faham kereta. Faham, tapi faham sangat. Cuba tanya zaman yang kereta tu dah mula dalam pelbagai bentuk. Dia terjemah banyak. Ni kereta yang mana ni? Mula. Yang kereta, contoh sekarang ni pun, dah mula dah. Ni kereta elektrik ke kereta mana? Contohnya dah. Ada dah kereta yang boleh jalan atas air dah. Adalah kereta yang dia panggil drone pula, kereta terbang. Ada. Dah mula nak berkembang dah pertanyaan kereta tu. Walhal kita asal tahu dah kereta. Tapi bila era tu mula berkembang, nak pula ada masuk dalam bidang-bidang yang dikembangkan kereta tu kan. Jadi orang mula bertanyalah sifat dia jenis apa. Begitulah dengan perbahasan tentang Allah. Maka bila kata tentang Allah ini dalam bab agama, sebenarnya dia sudah sedia faham. Comel ni cucu ni. Suka lah tu. Ini jemaah yang paling muda lagi. Ini bagus. Garam tu. Dia kata, ni mana ni semua ni? Dia dengar. Berapa umur? Sampai 7 bulan. Allah, bagus. 7 bulan. Dah 7 bulan. Dah 7 bulan. Okey, bagus. Ingat. Saya ni, mak ayah saya memang, kalau pergi ceramah memang dari kecil kami pada zaman Taman Melewa tu. Lama. Orang pakai bahasa, berdikit-dikit bawa.
Pergi ceramah dia, irit anak-anak bawa. Tu yang bahasanya terjadi macam ni. Terjadi dia, bukan nak jadi sendiri pun. Kalau ikut kami nyimpang juga ni kan. Berkat bawa majlis ilmu, bawa lah. Tak adanya. Nanti payah setengah tu dia tanya saya. Macam apa, kita buat majlis lelaki kan. Saya boleh bawa anak ke? Bawa lah. Saya bagi siap-siap. Jangan terganggu. Sebab ini masa dia untuk dibina, dididik. Bila lagi kan? Tak ada masalah. Dia kata, saya dididik macam tu, saya dibina. Saya dibangunkan. Bawa anak-anak dekatkan dengan ilmu. Walaupun dia tak faham. Dia faham sebenarnya. Kita je tak faham bahasa dia macam ni kan. Dia tengah syarah balik sebenarnya. Macam pasal. Pengajian saya kalau datang mengaji ke tempat saya, sekarang di Merbau Sempak, tempat pengajian mana saya buat, mesti ramai budak-budak. Tapi bersilat lah sikit kan. Tak apalah. Susah-susah lah nak senang dia dengar kan. Dia dengar alah bising pula kata contoh kan. Dia tak masalah. Kan? Tu budak-budak. Ada pula ahli syurga. Memang ahli syurga lah. Duduk dalam majlis kita, seronok lah. Kita numpang ahli syurga datang. Kita nak adanya kehadiran majlis ilmu itu dihadiri oleh orang yang ahlullah. Di sisi Allah tu diangkat. Contoh ada seorang anak yang khidmat dengan mak dia. Itu kalau ada dalam majlis ilmu tu, ya Allah. Dalam majlis ilmu yang datang tu pula jenis anak yang khidmat dengan mak. Memang jenis was akorni lah. Itu kita numpang lah. Dia berjemaah ni kita numpang, sebab tu kena berjemaah. Memang kena berjemaah sebab sifat tu takkan ada pada kita. Allah, kita tak tahu tuah ayah nampak di kaki, tuah manusia bertahu. Takkan tahu sebab Allah Ta'ala yang mengangkat manusia dengan kemuliaan dia. Memang itu keistimewaan manusia. Jadi sesiapa saja Allah boleh muliakan. Tapi kita tak tahu. Maka bila tak tahu, mari kita duduk ramai-ramai. Kok-koklah kamu ke aku ke engkau ke, kita tak tahu. Jadi bila duduk ramai-ramai, alhamdulillah menumpang. Itu penting jemaah kalau kita jemaah. Kita tak tahu barisan kita siapa yang wali. Kenalah dalam barisan kita ada wali, menumpang kekhusyukan solat dia, tapah habis semua. Allah Ta'ala itu bersifat rahmannya, rahimnya. Begitu. Sebab tu kalau kita hari ni sebagai contoh, asbab bagi Nabi Muhammad SAW. Hari ni kalau kita lihat bagaimana musuh-musuh Allah ni masih, orang kata apa, bermaharaja lela, kita nampak. Dia boleh buat apa yang dia suka atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Sebenarnya bukan dia buat apa yang dia suka, tapi kerana Nabi SAW berdoa kepada Allah, minta jangan turunkan bala kepada umat. Zaman Nabi, umat lah kita ni, termasuklah dalam tu kalau ada musuh juga. Sezaman lah kita. Jangan bagi banjir besar, jangan bagi kemarau. Satu lagi je, doanya belum diistijabahkan. Itulah jangan berpecah. Itu masih lagi berlaku. Lepas tu berpecah-pecah tu, akan bercatu balik. Tapi bala tu, kalau kita lihat sirah, mana ada kaum yang tinggal dengan kederhakaan, mana ada? Buat kehancuran sampai tahap hancur. Zaman Nabi Nuh AS, banjir terus lagi. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom tu habis. Lingkupkannya, terbalikkannya. Jenis orang macam tu yang masalah Allah Ta'ala. Firaun, dilemaskannya. Memang sampai tahap kemuncak tu, memang Allah akan habis, bagi rapat habis. Kemudian Allah tinggalkan sebagai tanda-tanda untuk kita, supaya kita kenang. Jangan ingat Allah tak buat. Jangan ingat aku tak habiskan dulu. Dulu semua rapat aku habiskan. Tinggal sekarang ni kerana Nabi SAW doa. Sebab tu penting ketua, ada jemaah. Mungkin kan dalam kita duduk dalam jemaah, ada yang doa, kita dapat tempias lah. Sebab tu kita hari ni. Tapi bahaya juga tu. Bila tak ada tanda tu kan. Sebab apa? Takut leka terus. Kita ingat, lepas ni tak ada apa-apa pun. Elok je. Jangan. Itu dipanggil lebih dahsyat istidraj. Bila Allah tak hukum kat dunia, Allah akan habiskan semua hukuman di akhirat sana. Lagi dahsyat. Akhirat sana lagi tak ada simpan-simpan hukuman. Sebab tu kebanyakan kafarah, panggil kafarah. Kafarah susah kat dunia. Sakit, kafarah lah nak bersihkan. Sebab suasana rimas, resah, sakit, itu bukan berada di syurga. Suasana itu berada di neraka.
Tapi jangan tanya bila tengok orang sakit ni suasana neraka dekat kamu ni. Jangan cek pasal kena siku kawan. Kita kena siku. Datang ziarah orang sakit, sabarlah. Tanda-tanda neraka dah wujud kat kamu ni. Ya Allah. Itu kita sendiri diam ke sini cakap. Memang begitulah sakit. Dengan suasana resah. Yang kita tak suka lah. Itu tak ada kat syurga. Bila di syurga, dibuat terus. Ibarat sejuk dengan panas. Panas semua neraka, sejuk semua syurga. Kan kita sejuk panas, sejuk panas, sejuk panas. Kembang kan? Dekat pergi Mekah, sejuk, dia masuk aircon. Keluar, tu dia 47. Panas. Macam itu ada dua. Supaya kita kenal di dunia ni sifatnya. Sifat dia panggil preview. Preview syurga dan neraka. Di dunia ni. Lepas tu, kalau Nabi kata kan demam panas, ambil uduk. Ia ni ada hadis mafhum hadis, bahang neraka. Bahang api tu. Semua kita larat tak larat nak cakap kat orang tu kan. Jangan dia marah aku kau dah lah, aku dah panas-panas ni. Ni menambah panas lagi aku ni. Takut dia memang naik tempo. Tapi kalau kita dah faham, alhamdulillah. Pertama uduk panas tu, ya Allah cari ni api neraka. Memang gitu. Sakit dan kerisauan yang takkan habis-habis. Contoh pergi tempat kesakitan, hospital lah. Walaupun lah hiaslah hospital tu dengan katil macam mana, fasiliti yang canggih. Tetap kita takkan suka kat situ. Betul tak? Sebab dia di situ kesakitan. Walaupun dihiasi dengan keindahan. Itulah dunia sebenarnya. Dan lebih merisaukan bila nak baik. Benda yang merisaukan kita, bila satu perkara tu, bila nak baik. Kalau tanya orang kat sana yang sakit, tanya apa dia nak baik. Tu saja. Dia bukan nak apa pun. Nak sehat. Tapi di dunia ada akhir dia. Di akhirat nanti, terutama di neraka Allah, sakit tak ada akhir. Itu masalah. Sakit tak ada pengakhiran. Bayangkan macam mana. Kita kat dunia pun sakit, nak sembuh pun Allah, barulah Allah bagi 2 hari demam. Dah pening dah. Bila nak sembuh? 2 hari baru. Kadang-kadang. Dah tengok anak kita, Allah dah 2 hari ni risaunya anak saya ni. Dah. Belum apa-apa lagi dah risau dah. Memang gitu. Sebab tu kita jangan risau berlebih. Sebab tu kita apatah lagi kalau lebih kemas, tutup terus dengan kesembuhan Allah. Nampak dengan kekuasaan Allah. Allah boleh hilangkan immediate. Kat dunia ni, kuasa Allah. Allah boleh buat immediate. Tinggal lagi kita nak yakin tahap mana. Macam sembuh-sembuh ni kan. Demam-demam yang tak melibatkan fizikal lah. Kalau melibatkan luka ke apa ke, ada masa lah. Ni macam kita yang sakit yang tak ada melibatkan fizikal luka-luka ni. Semua demam ke apa ke. Dia adalah makhluk yang menyinggah pada kita kan. Dan dia boleh pergi bila-bila masa ya. Kalau dia nak pergi, dia kata demam numpang kat badan. Berapa lama dia menumpang? Tengok dia check in 13 bulan, check out 14 bulan katanya. Sehari semalam. Dia tengok masa check in, check out lah. Ini kejap ni. Dia, makhluk dia singgah. Pergi. Jangan fizikal tu lain. Itu pun boleh hilangkan sekejap kuasa Allah. Baik. Jadi jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Maka kehidupan dia kaji. Dia kaji. Kerana padanya kita nak tahu tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun tentang Allah, itu bukan dikaji tentang Allah itu. Sebenarnya nak kita kenal Allah itu dalam kehidupan kita. Sebab di dalam kehidupan kita itu mesti tadi, Iqra' bismi Rabb. Okay. Bacalah dengan nama Tuhan. Macam tadi kalau kereta ni, kaya. Orang tak panggil kereta kaya. Itu kena fikir tu kita beza. Kereta tak pernah lagi dinisbahkan sifat pada benda. Kaya sebagai contoh. Yang paling mudah lah, sifat kaya. Kaya. Ini sifat ni. Ini bukan benda ni, kaya. Cuma kalau lihat kepada perbahasan kamus dewan, dinisbah pada harta lah. Orang kaya kan. Orang yang mempunyai harta gini, orang kaya. Tapi, ni kata kita teliti gunakan ni. Sifat kaya ini tidak duduk pada harta, dia pada orang. Orang yang punyai, itu dia panggil simbol kekayaan. Dia pakai simbol dia. Lambang kekayaan.
Dulu selalu keluar iklan tu, lambang kemewahan. Dan dia ni iklan rokok. Warna hitam kan. Apa dia punya tagline ni? Lambang kemewahan. Hitam kan. Hitam, lambang kemewahan. Itu bukan. Paralis kan. Itu rokok ke? Rokok juga. Tak guna. Tak maaf. Tak guna. Dia menggambarkan prestige kan. Simbol dia. Macam tak ada simbol tu. Tak ada lah. Ada sebab dunia ni, hidup kita kat dunia memang bersyariat. Takkan boleh tanpa syariat. Jadi tak usah bimbang lah. Orang kata apa, kena syariat, kena syariat. Bukan kena dah, memang syariat. Sebab ada orang dia takut gini. Contoh ni kita pergi pada amanah ni, amanah. Amanah ni maksudnya Allah bertanggungjawabkan atas manusia yang mana gunung tak sanggup. Gunung tak sanggup. Sebelum tu, dalam bab amanah ni, kita sidik amanah fatonah tablik. Ni kita punya usul perbahasan. Soft. Kawaid. Sidik kita kaji. Saya ringkaskan. Sidik kaji. Sidik. Kebenaran. Nak mula hidup dengan apa? Dengan kajian. Jangan tiba-tiba telan di kehidupan. Kena kaji. Apa yang nak dikaji yang utama? Rujuk kepada agama. Agama suruh kaji apa? Kaji, iaitu tanda-tanda kuasa Allah. Sebab ada dalil tentang suruh baca dengan nama Allah. Iaitu iman. Iman kena yakin terus. Tak ada kaji, dipikir-pikir, tak ada. Iman terima. Dengan ilmu lah. Dan ilmu tu dengan perbahasan lah. Dengan kalam, dengan nasnya. Bila kita dah kaji hidup ini dan kita faham bahawa yang ada hanya kekuasaan Allah, yang wujud hanya Allah. Dengan agama tu. Dan agama menetapkan ini dengan tauhid, usuluddin, tauhid, yakni bermula alam ini tiada. Yang ada hanya sifat Allah atau sifat 20 pula. Kan? Okay, baik. Maka dengan itu kita dah kaji, kita sedar hidup ni bermula tiada, maka dengan ada ni dengan sifat siapa pula? Dengan sifat Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Pada sidik tu kita dah bahaskan. Maka bila kita faham adanya dengan nama Allah tu, bismi. Kan? Dengan nama siapa? Dengan nama Allah, Rabb. Bacalah dengan nama Rabb. Okey. Jadi maksud tadi, bila nama Rabb pada yang menjadikan. Yang menjadikan. Ini kata tadi. Yang menjadikan kereta. Contoh. Yang menjadikan kereta, kereta. Cantik kereta ni. Okay. Cantik kereta ni. Tapi jarang orang sebut cantik kereta ni. Orang akan sebut tu sifat, ini kereta orang kaya. Sebut apa pun yang kita lihat pada kejadian, yang ada banyak tanda yang utama, kejadian manusia. Sebelum kita tengok kejadian benda. Sebab tu Allah akan mulakan dengan manusia. Manusia ni, tanda-tanda pada manusia banyak, utamanya sifat. Sehingga kan gunung, kalau lihat pada surah Al-Ahzab, ayat 72, Al-Ahzab. Ketika Allah berikan amanah, inna araddal amanah 'alas samawati wal ard. Mula Allah bagi ketika Allah nak bagi pada langit dan bumi amanah. Tapi langit bumi tak mampu terima. Kalau fikir amanah, apa kerja langit bumi nak terima? Bukan macam kita kan faham amanah ni, anak sebagai amanah, isteri sebagai amanah, banyaklah kerja juga. Langit apa amanah? Nak pergi kedai? Tak ada langit. Apa kerja dia? Contoh. Kita faham ada perbuatan. Rupanya amanah yang nak dipikulkan tu bukan dengan perbuatan afal dengan zahir mata kita. Sifat yang akan dibagi kepada langit contoh. Sifat yang diberi kepada gunung di bumi ni. Apa sifat contoh? Langit tanpa tiang dah luas. Pakai sifat-sifat yang besar. Yang hebat. Dia tak kuat nak pegang sebab nanti mengaku perasan. Gunung takut. Everest tu. Bayangkan kita yang kecil ni pun dah perasan besar lah. Jalan kepak dia jalan. Faham? Kau tak kenal aku siapa? Mula faham kecil kawan tu pun.
Kalau kena gigit semua api, menjerit juga kat situ. Menjerit juga. Kalau pergi menyelam tu, sumbat kat hidung tu, masuk air. Pum, jalan rasa besar. Ni bayangkan gunung Everest yang dah besar tu. Agak apa? Itulah amanah tu, sifat-sifatnya nak diletakkan. Tak sanggup, gunung tak nak sebab takut. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Nampak? Sekiranya diturunkan Al-Quran kepada gunung. Al-Quran turun Ustaz. Macam masaf juga. Itu masaf Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan dimulakan perbahasan tentang Allah. Sebab itu dimulakan dengan nama Allah. Bismillah. Sekiranya sifat itu turun kepada gunung, maka hancurlah gunung kerana takutkan nak pegang sifat. Mudah-mudahan menjadi pada manusia untuk berfikir. Allah rakamkan ayat itu. Allah bagi tunjuk langit bumi. Langit, lagilah kita nak dongok langit. Belum langit lagi, itu baru atmosfer. Langit 7 lapis ke atas. Pun tak tahu berapa jarak antara satu langit pertama langit kedua. Pun tak berani pegang. Memang kejadian besar dah. Kejadian gunung besar dah. Tapi tak berani pegang. Sebab apa? Benda yang paling susah nak buat. Nak menyatakan kebesaran Allah. Di saat diri tu tak ada apa. Dan sekali bila dah bagi pada diri amanah tu, aku bagi kau kaya. Suruh besarkan aku, bukan besarkan harta. Aku bagi engkau pandai. Suruh besarkan aku, bukan besarkan diri dengan ilmu. Tapi sifat ni susah. Ini amanah. Contoh Allah bagi isteri. Amanah. Amanah ni apa? Amanah nak letakkan sifat ini pada Allah. Bukan pada isteri. Bukan pada diri. Sayang, kalau kata ada kamu lah. Gelap erti kehidupan abang. Oh, kenapa bang? Kerana sayang ini ada pada kamu, mak. Tambah tak cukup dengan tu. Kamulah satu-satunya sayangnya ada. Dia tambah pula. Dia ingat satu-satunya sayangnya ada. Dia ingat isteri dia seorang je boleh bawa kasih sayang. Tiba-tiba tersayang yang kedua. Apa cakap? Tu World War 3 tu. World War 3 dia lagi dahsyat pada World War sekarang tau. Kan kita kata nanti ada World War 3. Tak ya World War 3, tengok World War rumah tangga lagi. Depa tu sakan duk serang tu. Tu isteri dia orang serang depa. Lagi lingkup habis semua. Sekarang ni isteri depa tak serang boleh lah. Dia menyerang orang. Sebab apa? Dah bagi benda dia tak heran dah. World War 3 hancur. Patutnya melihat, ya Allah, dengan kasih sayang, amanah letakkan sayang itu pada Allah. Ya Allah, dengan kasih sayangmu, kau berikan sayang itu pada isteriku, pada diriku. Lalu kami boleh menyayangi kerana-Mu. Ya Allah, terima kasih. Allah panjangnya skrip, Ustaz. Malas cakap gitu lah. Malas manusia. Dalam malas cakap, malas fikir. Sebab tu mula dengan Alhamdulillah tu. Tidak cukup tentu, sebelum nak Alhamdulillah pula, ada mula depan lagi. Yang menunjukkan kerja besar kita ni. Apa dia? Takdis, subhanallah. Menyucikan. Yakni, itu kerja seluruh kejadian. Dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahum ma fis samawati. Bertasbih. Bila gunung tak berani pegang, dia bertasbih lah. Subhanallah, maha suci Allah. Yakni sifat itu hanya pada Allah. Sucikan. Sucikan. Sebelum nak puji, sucikan. Contoh, kenapa Allah ni layak dipuji? Kerana dia bebas daripada kecacatan. Tak ada. Jadi sayang itu sepatutnya diletakkan pada Allah. Sempurna tanpa ada kecacatan. Maka bila tiada kecacatan sifat itu pada Allah, maka bila turun kepada manusia, ada pertanyaan, ada ragu tak patutnya? Abang sayang saya tak? Ada tak patut soalan tu? Bila tanya abang sayang saya tak, bermakna dia pandang sayang tu pada apa? Pada diri, pada suap, pada pegang tangan, pada bagi duit. Dia macam kurang duit, abang tak sayang saya dah ya. Suap pun jarang,
Betul, lebih parah guna Nabi pula tu. Mengenal Allah tidak, dia pergunakan Nabi. Tengok Nabi romantik dengan isteri dia. Ke Nabi terus. Ke Allah mana? Rupanya nak pergunakan Nabi. Tu ayat Imam Ahmad, pergunakan Nabi. Untuk menyatakan diri dia pula. Ingat kan, pergunakan Nabi, nak ingat Nabi, kembalilah kepada Allah. Okeylah juga, baguslah kita. Tak apa dengan Nabi, dia nak kenal Allah. Okey. Rupanya tidak. Dia gunakan Nabi untuk nyatakan diri dia. Saya ni pun manusia biasa juga. Saya pun perlukan belayan itu, belayan ini. Pula dah. Ni cerita, ingatkan, nak buka cerita Sama'il Muhammadiyah ke? Dah, dia cerita diri dia pula. Cerita pula kemulut rumah tangga, konflik rumah tangga. Larat-larat jadi perangai. Salah. Patutnya cerita kebesaran Allah. Sebab tu, dalil ni, tanda ni, dalam surah Ar-Rum ni, rujuk surah Ar-Rum ayat 21. Rumah tangga tu bermula dengan tanda kekuasaan Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi begitu jemaah sekalian. Jadi dia sebut tentang amanah ni pula, yang dia kaji ini nak meletakkan tu. Sidik mengenal dengan sifat amanah, nak meletakkan sifat pada tempatnya. Itu kata akal begini, kaya. Sebab tu bila tengok saja benda, Masya Allah, Tabarakallah. Puji Allah terus. Sebab apa nak puji Allah? Sifat itu sebenarnya asal bukan pada benda. Apatah lagi sifat itu diberi pada manusia. Manusia ni bermula tiada. Letak pada Allah. Orang kaya tadi. Ada kaya mana ada pada manusia? Tak ada. Kaya pada Allah sahaja. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Tu yang pergi sebut kaya supaya kita ingat dia lah. Kita kan bersyariat ni. Tanda adanya syariat, tujuan ada syariat supaya kita mengenal hakikat tu. Hakikatnya apa? Itulah kulitnya supaya adalah faham isinya. Mana ada cerita kulit tanpa isi? Kalau kulit tak ada isi tu, makna kulit tu dah tak perlu bahas lah, dah tak ada syariat lah. Kalau masih ada kulit elok kan, mesti nak cerita pasal isi kat dalam. Jadi kita dah faham bab syariat. Sebut kereta, memang semua orang tahu. Nak beli dengan duit, nak beli, kita tahu lah. Yang kaya tu harta, kita tahu. Tak payah sebut pun. Budak pun tahu. Pakar kita kan bawa, yalah, motor bawa ni. Ustaz kaya kan kata. Cakap macam gitu. Budak-budak setakat jumpa ni. Terbaru ni pergi kat Kompak. Ke Rumun kita bawa kuda perang. Kita pun tengok budak tu tangkap rambam, cium-cium ni. Budak masih ada handphone kan. Bila tengok kita, oh Ustaz, tambah Ustaz. Apa kau ambil apa kat sini? Motor sukalah Ustaz motor ni. Ustaz kaya kan Ustaz? Nampak, budak-budak. Rumah Ustaz berapa tingkat? Tengok, ni soalan betul dia tanya ni. Kau orang nampak apa ni? Inilah Ustaz kaya. Dah, kaya tu Allah. Ni Allah bagi kat Ustaz ni. Kalau kamu nak, minta. Dan kali sebut apa? Masya Allah. Masya Allah. Ada. Sebut tu jangan sebut. Ustaz kaya kan? Jangan. Tu salah sebut. Nak kali. Padahal kita pakai je. Bila-bila masa boleh kena tarik. Benda belum dapat geran kat tangan. Macam itu. Itu pun kat tangan pun boleh kena tarik. Tak geran kena tarik. Kita kena tarik. Tarik ke dalam. Mati. Kaya tu orang sebut. Kaya je. Itu takut pakai. Boleh nak pakai lah. Nak pakai merah ke biru depan tu tak salah. Bawa apa jenis pun passion nak bawa. Tapi nak pegang sifat tu goyang. Iklan tu. Nak tengok viral tu. Tak tengok Tengoklah, saya suka tengok. Nak pergi kaitkan. Yang kata nak tukar warna tu kan. Ada tu. Dia perkataan ni kalau tak pandai main. Wow ni goyang. Naik tinggi. Kalau tak pandai main goyang. Dia bagi. Yang goyang tu dia pun viral kan. Kelakar saya tengok. Bila saya fikir balik. Iyalah. Kalau kita tak berani bawa tinggi. Kita akan goyang. Sifat ni kalau kita tak betul-betul bawa. Goyang kita. Kita akan jadi mabuk. Mabuk sifat tu kita rasa diri. Dia bukan mudah. Benda ni perlu diperhalusi dengan setiap masa. InsyaAllah, teman sekalian, sambung lagi perbahasan ni. Pada siang akan datang. InsyaAllah. Ni panjang sikit ni, kabur bulan lepas tak datang. Skip bulan lepas.
Allah. Baik, itu saja. Mohon ampun maaf bersama ada kekurangan. Saya kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Semoga Allah rahmati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.